Okey, jadi kita nak belajar hari ini adalah pola nombor. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu kalau pola nombor ni kita boleh fahamlah dia sebagai corak susunan nombor ataupun susunan nombor dalam bentuk tertib menaik ataupun susunan nombor dalam tertib menurun, atau susunan nombor tu boleh juga jadi berulang-ulang. Okey, sebagai permulaan teacher nak tunjuk dulu pola bentuk. Okay. Tadi kan pola nombor kan. Pola nombor tu actually susunan nombor. Susunan atau corak satu nombor. Tapi untuk as a starter ni, teacher tunjukkan dulu pola bentuk. Sebab lebih senang faham lah sebab guna bentuk kan. Okay. So, pola bentuk ni corak susunan bentuk lah. Okay, contohnya yang pertama teacher nak bagi bentuk bulat. And then teacher nak bagi bentuk tiga segi. Teacher nak guna dua bentuk ni je. So, teacher nak guna bulat lagi. Tiga segi, bulat, tiga segi, macam tu. Okey, so lepas tiga segi, bentuk apa? Bentuk bulat balik lah, macam tu je. Antum kena susun balik. So, nampak tak corak dia berulang-ulang dalam satu susunan. Satu susunan ni, dalam satu susunan. Corak dia berulang-ulang. So, kalau lepas bulat ni, apa? Tiga segi lah kan. Okey, macam tu je. Kita nampak bentuk pola bentuk yang berulang-ulang. Okey, let's say ni adalah contoh pertama. So, teacher nak bagi contoh kedua. Guna bentuk lagi. Let's say teacher nak guna tiga bentuk. Tadi kat atas ni teacher guna dua bentuk kan. Bentuk bulat dengan bentuk tiga segi. So, teacher nak guna bentuk empat segi. Teacher nak guna bentuk bulat. Dan teacher nak guna bentuk love. Let's say teacher guna bentuk love. Okay, so teacher guna tiga bentuk. So, kita selepas bentuk love, teacher letak balik bentuk empat segi, bulat, love. Okay, so kalau teacher letak tiga tempat kosong kat sini, apa bentuk yang antum nak kena isi? Okay, empat segi, bulat, love, empat segi, bulat, love. So, yang ni kita nak kena isi dengan bentuk apa? Ya, kita nak isi dengan bentuk empat segi, bulat dan love. Bergantunglah berapa banyak tempat yang nak kena isi tu. Kalau ada lagi, kita kena isi lagi macam tu. Okey. Okey, seterusnya untuk pola bentuk soalan nombor 3 dengan nombor 4. Sama je macam tadi, antum kena tengok bentuk daripada yang pertama sekali. Yang belah kiri ni. Bentuk daripada sebelah kiri ni bentuk segi 4 sama kan? Kemudian segi 3 bulatan, segi 4 sama, kemudian segi 3 bulatan. So, apa bentuk yang patut kita isi dalam tempat kosong ni? Just tengok je ikut susunan tu lah. Mula-mula segi 4, 3 segi bulatan. Segi 4, 3 segi bulatan. So, kat sini adalah lepas bulatan bentuk apa? Segi 4 sama. So, just lukis saja bentuk segi 4 sama macam tu. So, selepas bentuk segi 4 sama adalah bentuk segi 3 kan? Yang ni pun sama segitiga. So, maknanya kat sini segitiga. Okay. So, untuk nombor 4, kita ada bentuk love dan bentuk segitiga. Kemudian bentuk love balik. Benda segitiga. So, apa yang kita nak isi dalam tempat kosong ni? Ya, bentuk love. Kemudian, bentuk segitiga. Okay. Okay, jadi sekarang teacher nak terangkan pola nombor. Okay, pola nombor ialah susunan nombor secara berulang-ulang atau dalam tertib menaik atau dalam tertib menurun. Okey, kalau pola bentuk tadi teacher susun bentuk tu secara berulang-ulang kan. Susunan nombor ataupun pola nombor boleh juga wujud dalam bentuk berulang-ulang. Sama je konsep dia macam pola bentuk tadi. So, jom kita tengok contoh dia. Seterusnya teacher nak terangkan mengenai pola nombor. Okey, untuk pola nombor yang pertama kita go pada susunan nombor yang berulang-ulang tadi. Contoh yang pertama tu. Okey, untuk susunan nombor yang berulang-ulang ni, dia konsep dia sama dengan pola bentuk. Pola bentuk tadi kita susun berulang-ulang kan. So, yang ini pola nombor yang ini kita nak susun nombor tu secara berulang-ulang. Contoh teacher ambil dua nombor. Nombor 2 dengan nombor 5. Dalam kotak pertama teacher letak nombor 2. Dalam kotak kedua teacher letak nombor 5. Seterusnya nombor 2, kemudian nombor 5. So, nampak tak susunan dia berulang-ulang. So, nombor berapa teacher nak letak dalam kotak seterusnya? Mestilah nombor 2. Kemudian nombor 5. Kemudian nombor
2. Kemudian nombor 5. So easy kan? Dia susunan nombor yang berulang-ulang. Teacher nak bagi satu lagi contoh pola nombor, susunan nombor yang berulang-ulang. Macam tadi teacher bagi 2 nombor kan? Sekarang teacher nak bagi contoh 3 nombor. Contoh teacher nak guna nombor 1, 3 dengan nombor 6. Okay, so teacher just letak je nombor dalam kotak ni. 1, 3, 6. 1, 3, 6. So kotak seterusnya teacher nak letak nombor apa? Nombor 1. Kemudian nombor 3. Kemudian nombor 6. So antum boleh nampak tadi teacher guna 2 nombor, sekarang teacher guna 3 nombor. So bila kita nak susun nombor secara berulang-ulang ni, dia boleh juga diguna dalam bentuk 2 nombor dan boleh juga diguna dalam bentuk 3 nombor dan boleh disusun secara berulang-ulang. Okey, kita masih lagi dalam pola nombor. Okey, untuk pola nombor yang seterusnya, teacher nak ajar macam mana nak buat pola nombor dalam susunan nombor tertib menaik. Okey, sebelum ni, dalam video yang sebelum ni, teacher ada tunjukkan macam mana nak susun nombor dalam tertib menaik dan macam mana nak susun nombor dalam tertib menurun. Okey, yang ni teacher bagi teruslah di dalam tertib menaik. Okey, kalau tertib menaik, ingatkan nombor yang kecil mesti sebelah kiri membawa kepada nombor yang paling besar sebelah kanan. Okey, so kita dah tahu dah ni sebab ni belah kiri kecil, belah kanan besar. So pola nombor menaik. So antum tulis menaik. Okey, sekarang kita nak tahu dia menaik berapa-berapa. Pola nombor nak tahu dia menaik berapa-berapa. Menaik 2-2 ke, menaik 4-4 ke, menaik 5-5. So antum kena kira daripada 2 ke 4 ni ada berapa, daripada 4 ke 6 ni ada berapa. So contoh nombor 2, 3, 4. So dia naik berapa tu? 2, 3, 4. So dia menaik 2. So antum just contoh kat sini 2 sikit. So daripada 4 ke 6 naik berapa? 4, 5, 6. Naik 2 lagi kan? So contoh sikit. 6 ke 8, 6, 7, 8. Naik 2 lagi. 8 ke 10, naik berapa lagi? 9, 10. Naik 2 lagi. So nombor dia consistently naik 2-2. So jawapan dia adalah pola nombor menaik 2-2. Okay, untuk soalan seterusnya, teacher nak tunjukkan soalan pola nombor lagi. Tapi kali ni antum kena kenal pasti dia dalam tertib menaik atau tertib menurun lah. Sebab sebelum ni kita pun dah belajar susunan nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun, betul tak? Okay, so ingat tak kalau nombor dia kecil sebelah kiri membawa ke nombor dia yang besar sebelah kanan, dia adalah tertib menaik. So ada tulis kat sini tertib menaik. So, pola nombor menaik kan? Okay. So, nak tahu dia menaik berapa-berapa? Okay, tengok. 12 dengan 15. Kita kena kira daripada 12 ke 15 tu ada berapa? Okay, 12, 13, 14, 15. Okay, dia naik berapa tu? Dia naik 3. So, just jot down 3 kat situ. Okay, 15 ke 18 naik berapa? 15, 16, 17, 18. Naik 3 lagi. So, 18 ke 21, 19, 20, 21. Naik 3. So 21 ke 24, 22, 23, 24. So naik 3. So nombor dia semua 3 kat situ. So konsisten lah dia naik 3-3. So jawapan dia adalah pola nombor menaik 3-3. Okay. Susunan tertib menurun. Okay. Kalau sebelum ni teacher ada ajar kan, kalau dalam kita nak susun nombor dalam tertib menurun, nombor sebelah kiri mesti lagi besar, dia akan membawa ke nombor yang paling kecil sebelah kanan. Okey. So yang ni adalah untuk tertib menurun. Okey. Nombor belah kiri paling besar. So kita nak tahu dia turun menurun berapa-berapa. Menurun 5-5 ke, menurun 4-4 ke, menurun 2-2. So antum kena kiralah 25 ke 20 ni berapa, ada berapa. 20 ke 15 ada berapa, 15 ke 10 ada berapa dan 10 ke 5 pun ada berapa. So kita kira je pakai tangan. 25, 24, 23, 22, 21, 20. So ada berapa tu? Ada 5. Ada 5. So 20 ke 15 ada berapa? Turun, kira lagi dalam tertib menurun. Kita bilang je. Ada 19, 18, 17, 16, 15. So ada 5 lagi. So 15 ke 10. Kita ada 14, 13, 12, 11, 10. Ada berapa tu? Ada 5 lagi. Kemudian dari 10 ke 5 ada berapa kira? 9, 8, 7, 6, 5. So ada 5 lagi kan? Okey. So nampak tak ada konsisten 5 5 5 kat situ. So jawapan dia adalah pola nombor menurun 5 5.
Okey, seterusnya kita nak tengok nombor yang teacher bagi ni dia dalam tertib menaik ke menurun, dan kita nak tengok dia pola nombor yang menaik ke atau menurun berapa-berapa. So, kita tengok dulu nombor sebelah kiri besar membawa ke nombor yang sebelah kanan kecil. So, jadi bila besar pergi ke kecil, dia menurun. Dia tertib menurun. So, kat sini boleh tulis lah, pola nombor menurun. Okey, so kita nak tahu dia menurun berapa-berapa. Kita tengok 30, 27, 24, 21, 18. Antum kena kira lah 30 ke 27 ni ada berapa nombor. Kira dalam turutan menurunnya 30, 29, 28, 27. So ada berapa tu? Ada 3. So letak kat sini 3. 27 ke 24, 26, 25, 24. So ada 3. Ke 24, ke 21, 23, 22, 21, ada 3 lagi nombor. Dan 21 ke 18 ada 20, 19 dan 18. So 18 ada berapa tu? Ada 3 nombor. So konsisten dia ada 3 nombor. Cuma tu tengok semua nombor 3 kan? So jawapan dia adalah pola nombor menurun 3, 3.